Yo guys, and welcome to the video. Kali ni aku nak cakap pasal a new phone, a new flagship yang biasanya korang akan tahu kan akan lagi hebat, lagi best, lagi laju daripada biasa. Sebenarnya kali ni tak, sebab apa yang biasa korang di-exposekan adalah a faster processor, latest Snapdragon 8 Gen 1, update screen. No, kali ni is a bit special. Sebab kali ni Oppo ada buat something dekat Oppo Find X5 Pro kali ni. Apa yang specialnya? First of all, dia memang dah up to date dengan dia punya processor. Contohnya macam Snapdragon 8 Gen 1, dia pakai newer screen LTPO version 2, and then bigger battery, faster charger 80 watt tak silap aku. Macam biasalah kan untuk telefon yang baru and flagship. Tapi ada something about the camera. Fazli, kamera dia 50 megapixel. Apa yang bestnya kan? Telefon lain ada lagi banyak kot pakai 50 megapixel. You are wrong. Sebab kali ni Oppo dah perkenalkan Mari Silicon dekat dalam dia punya telefon. So apa yang bestnya dengan Mari Silicon ni sebenarnya? Kalau korang nak tahu, ataupun mungkin ada yang dah tahu, that is 6nm FinFET process, ada untuk just proses korang punya gambar and video. Biasanya kalau kita cakap pasal processor yang dedicated untuk kamera, ada dekat telefon Google, betul tak? Kali ni dah ada dekat telefon Oppo. So kita dah start masuk dalam flagship yang dedicated untuk kamera sahaja. So itulah sebabnya aku buat video kali ni untuk comparekan telefon ni yang ada Mari Silicon untuk image processing dia tu kepada telefon yang tak ada pun dia punya dedicated processor tu. So untuk yang aku kat sini adalah that is Samsung Galaxy S22 Ultra. This is a powerful device. This is also a powerful device. Kita nak tengok apa beza dia. Untuk tu aku akan explainkan dia punya sensor ada dekat sini. Oppo Find X5 Pro ni dia pakai kamera 50 megapixel ataupun 3 setup kamera 50 megapixel. Dia punya main sensor. Lepas tu dia pakai ultra wide 50 megapixel juga, and then dia pakai telephoto 2x zoom 13 megapixel untuk sensor tu saja. Kalau kau nak tahu juga, this is the first Hasselblad collaboration antara Oppo. So apa yang Hasselblad buat actually? Menarik kan? So untuk Hasselblad ni actually kalau kau nampak, dia akan in charge dengan dia punya color calibration daripada segi sensor, dari segi kamera, daripada segi lens, ada dekat sini. And kalau kau nak tahu apa bezanya ataupun mode nak guna, actually ada dekat Pro Mode dalam Oppo punya kamera. Dekat situ kau boleh guna untuk Hasselblad punya color calibration. So it's going to be a bit better daripada yang sebelum ni. So dekat sini bukan sesuatu yang orang kata main-main lah. Still a flagship sensor. Bagi dekat Samsung Galaxy S22 Ultra pula, bukan main-main juga. Dia ada 108 megapixel main sensor. Jauh beza kan daripada Oppo. So actually dekat sini ada dua optical zoom, that is 10 times zoom and 2 times zoom untuk dia punya telephoto. Lepas tu dia punya ultra wide is 12 megapixel. Best tak? Alright, sekarang aku dah explainkan dia punya camera setup ni. Why not kita jump dekat dia punya comparison straight to the point je. Benda pertama sekali yang kita akan test is dia punya video actually. Sebab video adalah main crucial things yang orang mungkin tak akan fokuskan at night time. Alright, macam biasa kita akan testkan dia punya 4K Ultra Night Mode video. Perasan tak kedua-dua kamera ni actually guna sensor yang high megapixel count 50 megapixel and 108 megapixel yang sepatutnya dapat rakam video yang clear. Tapi tak semua sama kalau dekat tangan yang berbeza. Korang boleh tengok sendiri, Samsung Galaxy S22 boleh dapat bagi hasil yang bagus kalau kita tengok. Noise pun taklah sampai sakit mata nak tengok, dan dia ada algoritma sendiri untuk selesaikan masalah tu. Tengok Oppo pula, boleh kata dia dapat proses dengan baik video waktu malam macam ni. Langit yang selalunya nampak grainy ataupun mungkin orang kata berhabuk, nampak clear dan tak sakit mata. Overexpose pun biasanya untuk night mode video tak ada. So dekat sini dia punya proses real time daripada chip Mari Silicon tu sendiri buatkan video ni nampak lagi clean, tak ada noise, nampak sharp and nampak cantik di mata aku. Dekat sini juga boleh nampak yang walaupun 108 megapixel boleh kata akan dapat advantage, tapi kualiti dalam keadaan low light akan bagi result yang berbeza. Kamera Samsung dekat sini boleh nampak warna yang dia bagi agak saturated nak ikut warna yang ada di sekeliling. Cara ni sebenarnya akan bagi kita kesenangan untuk post bila sudah rakam nampak macam cantik lah kan, dengan enough colour dekat sini. Oppo however dengan calibration daripada Hasselblad nampak yang dia ada cara dia sendiri, and kalau kau perasan, kau tengok dekat dia punya Hasselblad punya features, dia sebenarnya akan buatkan kau punya colour tu nampak lagi natural daripada biasa. Maksudnya dekat sini it will look a bit flat daripada video yang kau akan rakam, contohnya daripada telefon-telefon lain, smartphone contohnya. Antara dua ni, video mana yang paling cantik yang kau tengok? Mana satu lagi stabilize, mana satu lagi colour yang korang suka, and mana satu lagi sharp? Hasselblad daripada Oppo ataupun kamera daripada Samsung ni? Kalau aku akan kata Oppo lah, sebab Oppo ada dia punya processor dia sendiri. And kalau kau nak tahu
Sepanjang aku buat video ni sebenarnya, Oppo actually tak overheat pun, ataupun tak panas pun dia punya telefon. Tapi bila aku pakai Samsung, dia nak process that 4K and night mode tu takes a longer time and takes a lot of heat bila buat processor ataupun bila buat image processing macam tu bila pakai ataupun rakam video. Alright, next one kita akan test dia punya night mode features pula. Dua-dua ni actually ada night mode dia orang sendiri tau. Ada yang boleh activate sendiri, ada yang automatic. Samsung is actually automatic. Oppo ni dia automatic, tapi korang boleh pergi lagi ultra night mode. So dia ada feature dia sendiri dekat situ. So untuk ultra night mode daripada Oppo ni, dia boleh pergi sampai 9 saat. So korang kena berdiri dekat situ dalam masa 9 saat untuk tak gambar ultra night mode. Tapi kalau korang disablekan pada tu, akan dapat takat macam 3 ataupun 4 je, ataupun lagi cepat daripada apa yang Samsung bagi. Dekat sini paling lama pun 4 saat. Mungkin nampak macam a bit berbeza kan. Better korang tengok baik-baik, ada jauh beza ke 9 saat ataupun ultra night mode dengan night mode biasa yang ada dekat Samsung Galaxy S22 Ultra ni. Bagi aku sendiri, memang ultra night mode yang ada dekat Oppo Find X5 Pro ni berguna, sebab dia boleh pergi sampai 9 saat untuk tangkap gambar tu. Cumanya dekat sini, walaupun dia ada 9 saat tu, korang perlu duduk steady tau untuk tangkap gambar malam, so that dia tak blur. Tapi kalau once korang dah perfect praktikkan berlatih pegang telefon tu, akan dapat hasil yang lagi nice daripada apa yang Samsung bagi. Samsung ada je buat 4 saat tu, cuma dia punya post processing lambat sikit daripada Mari Silicon ataupun Oppo. So bagi aku convenient yang ada dekat Oppo. And Oppo actually dia boleh proses benda tu live depan mata tanpa perlu orang kata tunggu lama-lama macam apa yang Samsung buat. So aku bagi menang dekat sini ataupun dia punya ultra night mode. Pengalaman aku sendiri bila pakai telefon Oppo, it's a lot better. Tapi macam mana pula dengan dia punya sharpness, overall photos yang ada dekat dua-dua telefon ni? Betul, benda ni sebenarnya memainkan peranan especially untuk night mode. Performance untuk kedua-dua model ni ada kelebihan and kekurangan. Contohnya Samsung korang boleh nampak yang 108MP bekerja keras nak dapatkan hasil yang memuaskan. Oppo pula nampak macam dia dapat keep up bila bandingkan sebelah-sebelah. Tapi kalau korang compare dengan jenis lens yang berbeza ataupun zoom lens, telefoto, yes, Samsung dapat kalahkan Oppo straight on. Sebab dia ada lens sampai 10 kali optical kot. Oppo cuma ada 2 kali optical je, which is not a surprising result here, betul tak? Korang sebenarnya kena faham juga, sebab walaupun mode malam ni ataupun night mode ni berguna untuk kita, kadang-kadang mungkin korang tersalah faham dengan brightness je, betul tak? Tangkap gambar buat brightness naik, dah settle tak? Ada juga benda lain, contohnya macam dia punya colour. Kalau main terangkan je, tak ada colour ataupun putih melepak, tak ada guna kan, ada night mode macam tu. Satu elemen yang penting dalam fotografi adalah dia punya tone colour. Ini bergantung pada semua, daripada lens, sensor processing and everything. Dan sebenarnya sangat-sangatlah subjektif pada semua orang. Macam aku cakap, Hasselblad ada olah warna dalam kamera Oppo Find X5 Pro. Jadi akan ada perubahan yang agak ketara lah bagi aku. Terutamanya, kita tengok white balance dekat Oppo lain sikit berbanding Samsung, betul tak? Kenapa tu? Dalam website diorang, ada beritahu yang Hasselblad lebih kepada neutral colours. Bukan bermakna gambar tu akan lagi tak ada warna, tapi flat sikit berbanding warna yang asal. Oppo pula kali ni dapat preserve colour lagi baik kalau nak dibandingkan dengan Samsung lah. Aku sebenarnya suka Samsung, tapi Hasselblad nampak lagi sedap mata nak pandang lah. Jam tu ultra wide pula, Samsung actually nampak ke belakang sikit sebab dia pakai 12MP je, tapi Oppo dia pakai 50MP. Huge comparison antara dua jenama ni kan, ataupun dua sensor ni. Straight on korang boleh nampak perbezaan antara kedua-duanya, sebab obviously sensor yang berbeza. Kalau zoom in lagi dekat Samsung ni akan nampak pecah-pecah, and Oppo masih lagi dapat preserve dia punya sharpness and lain-lain yang sepatutnya kita nampak dekat gambar tu ataupun dekat dinding tu, dapat kita tengok dekat Oppo berbanding dengan Samsung. Alright, macam mana? Kamera mana yang korang prefer antara dua telefon ni? Since aku dah buat comparison night mode ataupun low light photo and video, korang pilih yang ada prosesor Mari Silicon dedicated untuk buat image processing tu, ataupun yang ada stok dekat Snapdragon 8 Gen 1 daripada Samsung Ultra S22 Ultra ni. Huge difference, betul tak? Jangan salah faham, kedua-dua ni ada target yang berbeza. Contohnya macam Mari Silicon ni dapat proses live and memang buat untuk low light. Samsung ni however tak fokus sangat dekat mode malam. Tapi kalau korang nak tahu, untuk kedua-dua kamera ni untuk gambar siang tak ada masalah and sangat-sangat cantik, sebab aku dah test dah. Main fokus aku dekat sini is dia punya low light video and photo. It's a lot better comparison ataupun perbezaan yang agak ketara lah. Main advantage yang ada dekat telefon Oppo ni actually sebenarnya dia ada AI mode dia sendiri. Contohnya macam kalau kau nak tangkap gambar bangunan, tangkap gambar kucing, tangkap gambar bunga, dia akan tahu apa yang kau sedang tangkap tu. Apa yang ada depan mata dia boleh tahu. And dia akan cuba buat setting yang paling baik lah untuk subjek yang kau nak tangkap tu. So tu apa yang bagus dekat telefon Oppo
Find X5 Pro ni yang ada Mari Silicon processor, lepas tu dia ada calibration daripada Hasselblad Z untuk dapatkan a more neutral image daripada telefon lain, contohnya macam flagship yang lain lah. Aku nak kata macam tu lah. So, macam mana hasil video and hasil foto dua-dua telefon ni? Aku nak dengar juga pendapat korang dekat bawah. Macam biasa guys, if you like subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!